Nanti dia humming. Oh, kena tutup sound dia. Okey. Nombor 1. Nombor 1 kat sini kalau kamu tengok cerita dia simple je. Fungsi kan. Semalam pun dapat fungsi. Pagi tadi Nick seorang je masuk. Kan? Jagaklah kau. Okey, kat sini kita tengok fx sama dengan 2x tolak 5 kan. Okey, yang pertama dia kata cari nilai x apabila fx memetakan kepada diri sendiri. Ini senang sikitlah kan. Memetakan diri sendiri senang. Kau dah jawab dah? Ni. Aduh, termenung. Jadi yang ini maksudnya fx sama dengan x. Ini menunjukkan dia memetakan kepada diri sendiri ni. Benda ni yang sebab apa? Memeta diri ni maksudnya dia objek dan dia juga image. Nampak? Ini menunjukkan memetakan kepada diri sendiri. Okey? Jadi kita terus buatlah masukkan fx kita. Fx kita 2x tolak 5 sama dengan x. Jadi kita akan dapat situ x sama dengan 5. Simple lah. Markah saya rasa ni 1 kot. Dia bagi kan. Okay, B. Soalan B. Nilai P dengan keadaan. Dia nak nilai P. Okay. Dia bagi dengan keadaan F 4 tolak P sama dengan 2P. Sama kat cerita ni. Nampak? Ini kalau keluar soalan macam ni, sonok lah exam ni. Betul tak? Ini maksudnya apa? X kita ni kena ganti dengan 4 tolak P. X ni. Jadi kita akan jadi 2X ganti dengan 4 tolak P tolak 5 sama dengan 2P. Expand saja. Dapat 8 tolak 2P tolak 5 sama dengan 2P. Kumpulkan P. Paling senang kumpul P belah sana. Sebab dia dah positif siap dah. Dia akan dapat 4P. 8 tolak 5 dapat 3. Oleh sebab itu tulis bagi cantik. P sama dengan 3/4. Selesai 4 markah. Senang. Okey. Boleh? Saya punya laptop mana? Oh, laptop kat sana. Tinggal. Boleh? Ada tak orang lain? Siapa ada masuk ni? Ada. Okey. Soalan nombor 2 Boleh siap? Ya, soalan senang ni. Nombor 2. Simple soalan dia. Kalau budak soalan dia exam macam ni, lebih kurang dia. Tak adalah kejam sangat kan. Tak tahulah kalau tiba-tiba kamu dapat soalan yang kejam, memang kesian lah. Okey. Tengok soalan seterusnya. Nombor 2 Nombor 2. Diberi bahawa Gx sama dengan 2 tambah Kx. Apa itu dia bagi Fx pula sama dengan 4x tolak 3. Dia bagi Gfx sama dengan 4kx tolak R. Lebih kurang. Nampak? Macam semalam kita buat kan. Lebih kurang. Dia bagi G dengan F. Kita samakan dengan Gf. Okey. Jadi saya akan buat Gf daripada yang ni. Daripada yang atas ni jadikan Gf ni. Jadi maksudnya kita buat Gf daripada atas. Maksudnya F masuk dalam G. Fungsi gubahan. Kan? Okey. Fungsi gubahan. Jadi kita akan buka G. G buka dia akan 2 tambah K buka. Yang masuk adalah F masuk. Siapa F ni? Masuk. 4x tolak 3. Kita kembangkan akan jadi 2 tambah 4kx tolak 3k. Kumpul bagi cantik. 4kx tolak 3k campur 2. Kan? Jadi maksudnya bila kita bandingkan, apa yang kita bandingkan? Yang pertama kita hanya bandingkan depan dulu. Yang ada X. Kita tengok yang ada X, dah cantik nampak. Dah sama dah. Ngam lah. Maksudnya yang belakang, kalau depan sama, maksudnya belakang pun mesti sama cerita dia. Kan? Soalan dia pula, dia kata kat situ, ungkapkan K dalam sebutan
R. Kita ambil ini dulu. Maksudnya yang kita dapatkan negatif R sama dengan negatif 3K campur 2. Saya tukar tempat K ni dengan R. Dia akan dapat 3K sama dengan R campur 2. Jadi K sama dengan R campur 2 per 3. Ya. Yang tak sejuk. Okey. Tu je 3 markah. Yang ni pun seronok juga kan. Kalau macam ni je 3 markah. Kan? Okey, sebelah. Boleh Saban? Kau exam ni kau kena A+ Puan. Kau budak sains Puan. Budak sains ni pada orang dulu kata budak pandai sekolah. Pandai. Okey. Nombor mana nombor 3? Nombor 3 hilang. Nombor 4 terus. Nombor 4 diberi bahawa HX sama dengan 1 tambah X per dengan 2X tolak 3 yang mana X tak sama dengan A. Kemudian soalan A dia kata nilai A. Soalan B kat situ cari nombor 1 H negatif 1X. Nombor 2 H negatif 1 4. Okey. Maksudnya ni bawah ni bonus nampak. Dapat ni. Salah ni salah. Bahaya juga situ. Okey. A senang je. Nilai A ni syarat. Syarat maksudnya bawah ni samakan dengan kosong, gantikan X ni dengan A. Ini jawapan kita untuk A kita adalah kita buat 2A tolak 3 sama dengan kosong. Jadi 2A sama dengan 3. A dapat 3/2. Maksudnya A tak boleh 3/2. Okey, sebab kalau A 3/2 bawah akan kosong. Bila bawah jadi kosong, dia jadi apa? Math error. Kan? Tekan calculator kan? Okey. B pula. Songsang H. Songsang H saya akan susun dulu cantik. Iaitu HX sama dengan X tambah 1 per dengan 2X tolak 3. Kita boleh buat teknik yang tengok markah dia apa? Markah dia 4. Tak apa, kita pakai teknik 4. Yang saya ajar kamu teknik apa? Kacang. Kan? Jadi kita akan buat H negatif 1X akan dapat ni tukar term 4, tukar simbol. Dia naik atas jadi 3X tambah 1 per dengan 2X tolak 1. 3. Ini kita panggil dia tukar tempat, tukar simbol. Ni 3 ni dia naik atas. Pergi sini. Negatif akan jadi positif. Yang 1 ni pula dia akan ke di 1 ni dia akan ke bawah. Dia akan tukarlah, positif akan jadi negatif. Yang dalam bulatan ni dia stay. Kan? Ini sistem dia yang kalau macam ni dia boleh pakai ni yang belagak dah sikit je cerita dia. Okay, dah dapat ni, terus kita buat H4. Kita boleh buat terus. Nombor 1 kita dah siap. Nombor 2 H negatif 1 4 sama dengan 3 kali 4 campur 1 per 2 kali 4 tolak 1. Dapat 12 campur 1, 13. 8 tolak 1, 7. Ya. Boleh tapi kalau kamu tak ingat cara ni, buat macam biasa. Buat macam biasa kita buatlah Y sama dengan X tambah 1 per 2X tolak 3. Sekejap lah, tak lama mana pun. Naik atas dulu. Dia akan jadi 2XY tolak 3Y sama dengan X tambah 1. Kumpulkan X. 2XY tolak X sama dengan 1 tambah 3Y. Keluarkan X, faktorkan dia. 2Y tolak 1 sama dengan 3Y campur 1. Potong, turun ke bawah. 2Y tolak 1. Susun bagi cantik. Oleh sebab itu, dia pakai H kan. H negatif 1X sama dengan 3X campur 1 per
2x tolak 1 sama jawapan dia. Ni sekejap je. Tak ada masalah. Kalau algebra okey, sekejap je buat soalan. Kita pergi nombor 5 pula. Nombor 5. Terus. Okey, nombor 5 kat sini kalau kamu tengok diberi hx sama dengan 2x tambah 1. Lepas tu GHX sama dengan 4x kuasa 2 campur 4x tolak 3. Okey, soalan pertama dia minta apa? H negatif 1x. Sang? Ini boleh congak tak sang dia? Boleh kan? Congak lah. Kalau x mula dengan x, tambah tukar jadi tolak, darab tukar jadi bahagi. Satu markah je. Okey? B. Dia minta apa? GX. Ni pun macam semalam kan. Jadi kalau dia minta GX, kita letak dulu apa kawan dia yang dah ada G kan tu. GH. Nak matikan H, kita kahwinkan dia dengan H sang. Jadikan dia punya apa ni? Fungsi gubahan. Jadi kita akan buka GH. 2 tempat nak kena buka. Buka 4 buka kuasa 2 campur 4 buka tolak 3. Dah buka, masuk H songsang kita. Okey, kemudian buat cara masuk ya. Bila masuk, yang square ni tengok betul. Yang saya masuk atas saja. X tolak 1 masuk. Nampak? 2 ni kita terus square. Jadi 4. Jadi kita tak confuse jadi bracket besar tu. Sebab cara dia. Ini tak ada masalah. Ini X tolak 1 per 2. Sebab apa? Sebab tu kau boleh buat soalan dia buat macam ni. Sebab dia boleh simplify. Sebab 4 dengan 4. Habis nampak? Yang ini 4 dengan 2 pun boleh potong. Hilanglah pecahan. Yang tinggal apa kat sini? Yang ini kena kembang. X kuasa 2 tolak 2x tambah 1 tambah 2x tolak 2 tolak 3. Jawapan akhir kita X kuasa 2. Habis ni kan? Habis kan? Habis yang tinggal tolak 4. Senang kan? Memang senang. Semalam pun buat. Bila kita dah buat latihan, sebenarnya kadang-kadang tanpa kita sedar, kan? Ada masuk otak sebenarnya. Ada masuk. Sebab tu kita buat dekat-dekat exam kan. Kita buatlah 2 kali. Mana tahu betul tak? Kan? Kamu akan rasa, senang pula exam kali ni. Yang kau tak sedar, kau dah buat latihan. Masa kau buat latihan tu, kau tak sedar pun kau faham. Nampak? Kan? Lepas tu kadang-kadang belajar ni kan, apa kadang-kadang kita dalam kelas kita pergi, cikgu ajar tak faham. Nampak? Tapi kita kuatkan semangat, dengar juga. Kan? Sebenarnya otak kita dia lain. Yang faham tak faham tu nafsu. Nafsu. Di bulan puasa ni mungkin belajar faham lebih sikit lah kan. Oh lah, tak faham lah. Itu nafsu. Kadang-kadang kita masa nak datang ada masalah lah. Kita ada cerita, ada benda yang kita buat best. Lepas tu kena datang tuition kan. Belajar. Betul cikgu ajar pula. Alamak. Itu ada cikgu marah pula. Lagi game. Betul tak? Kan? Betul tu sebenarnya. Tapi kamu pergi je. Kamu sabar je dalam kelas. InsyaAllah. Ada benda yang melekat sebenarnya. Ada benda. Lepas tu belajar ni sebenarnya, dia menguji kesabaran yang tinggi. Ini bulan puasa, kalau pergi sekolah, belajar sungguh-sungguh, pahala banyak. Kan? Sampai akhirat tak terhitung. Kan? Betul? Nombor 6. Nombor 6 kat situ, kuadratik. Masuk kuadratik pula. Kan? Bahasa Melayu kat mana bawah? Persamaan kuadratik 4x kuasa 2 campur 5x tolak 2 sama dengan 0. Mempunyai punca P dan Q. Bentukkan persamaan kuadratik dengan punca 4P dan 4Q. 2 markah je. Kedekut. Betul. Kan? Bukan senang benda ni. 2 bahagian kita kena buat. Okey. Yang pertama apa? Yang pertama saya akan dapatkan hasil tambah. Nampak? Contohlah kan hasil tambah. Okey. Cuma kat sini kalau kamu tengok betul-betul, cuba kamu tengok. Kenapa markah dia 2?
Kenapa markah ada 2? Sebab tak apa. Kita buat cara panjang ni kan makan nampak ni. Kenapa markah 2? Okay, kita buat dulu. Kalau P dan Q. Okay. Lepas tu kita ada A sama dengan 4. B sama dengan 5. C sama dengan negatif 2. Jadi kita pakai formula kita SOR bar. Betul? For char. SOR ni hasil tambah. Maksudnya P campur Q sama dengan negatif 5/4. Soal lagi. For maksudnya P Q sama dengan negatif 2/4. Okay, saya tak kecilkan. Biar dulu. Okay, kemudian baru kita buat kat sini. Untuk yang baru iaitu 4P dan juga 4Q pula. Kita kena dapatkan SOR juga. Hasil tambah. Tapi tak boleh pakai formula sebab ABC tak ada dah. Kita pakai tambah biasa. Maksudnya 4P campur dengan 4Q. Kita akan dapat 4P campur Q. Nampak? Jadi kita akan dapat kat sini apa? Negatif 5. Betul? 4 kali negatif 5/4. Dapatlah negatif 5. Nampak? Dia panjang tapi sebenarnya pengiraan dia nombor simple. Okay. For pula apa? Darab. Darab maksudnya kita akan ambil 4P darab dengan 4Q. Jadi kita akan dapat kat sini 16 PQ. Jadi kita akan dapat kat situ 16 PQ adalah negatif 2/4. Jadi kita akan dapat potong-potong akan dapat negatif 8. Betul? Negatif 8. Jadi jawapan kita untuk bentukkan persamaan adalah formula kita adalah X kuasa 2 tolak SOR hasil tambah X campur for sama dengan kosong. Itu formula kita. Okey, jadi kita akan dapat kat sini akan jadi jawapan dia X kuasa 2 campur campur 5X tolak 8 sama dengan kosong. Okey? Boleh? Jadi dia sebenarnya kesimpulan dia macam inilah cerita ni. Nanti kita boleh try 2-3 tau. Kalau kamu tengok. Kan? Punca ni dia hanya biasa kalau kamu tengok daripada jawapan dia sebenarnya yang efek dia mana nampak? Cuba kamu tengok apa efek dia. Yang efek dia adalah A dengan C. Yang efek dia. Nampak? Dua-dua tu dia kali dengan 4. B dia tak berubah. Kan? Tapi saya tak nak ajar tu lah. Tak nak ajar shortcut lah. Nanti kamu hafal pening. Baik buat macam ni je. Jadi apa-apa soalan dia bagilah macam mana pun. Dia tukar-tukar macam mana pun kita boleh buat. Yang ini maksudnya kalau darab 4 ni. Darab 2 pun ni. Macam tu dia pusing. Okay. Itu shortcut. Kadang-kadang markah. Sebab tu lah markah dia tengok. 2 je markah kan. Tapi dia ada shortcut dia. Tapi shortcut tu sebenarnya kadang-kadang tak tolong banyak. Sebab apa? Kita terpaksa ingat shortcut. Padahal jalan asal macam mana? Ada signboard. Nampak? Contoh kamu nak pergi ke satu tempat. Betul tak? Kan? Kamu nak pergi ke KLCC. Kan? Ada orang kata, shortcut sini, lalu sini. Cepat sampai. Kamu pergi-pergi sesat lagi teruk dari cerita dia. Betul tak? Tapi kalau kita ikut jalan biasa, kita ikut signboard. Kan? Terus dia. Ikut je apa Waze. Kan? Waze tak shortcut tau kadang-kadang. Bukan kadang mengarut, kadang-kadang ada juga mengarut dia. Kan? Saya pernah sesat tau. Sesat Waze. Aduh, geram aku. Kita tengok dulu Okey, jom kita tengok cerita ni. Kat sini nombor 7 Nombor 7. Nombor 7, soalan kita apa? Ahmad dan kawannya telah membuat sebuah roket botol air dan melancarkan di padang sekolah. Tinggi H roket itu, kita bagi. H sama dengan 50T. Tolak dengan 5T kuasa 2.
cari tinggi maksimum. Ni kita baru belajar ni, perbezaan. Apa tinggi maksimum? DH dt sama dengan kosong. Kita buat DH dt. DH dt kita akan dapat 50 tolak dengan 10 T. Samakan dengan kosong, kita akan dapat negatif 10 T sama dengan negatif 50. Mati-mati T sama dengan 5. Okey? Dah siap belum? Belum. Dia bukan nak T. Dia nak apa? Tinggi. Dia nak tinggi. Masukkan balik lah. Jadi, tinggi maksimum sama dengan 50 kali 5 tolak 5. 5 kuasa 2. Ambil kalkulator tekan. 250 tolak dengan 125. Dapat jawapan 125. Okey. Tapi soalan ni sebenarnya dia boleh buat menggunakan kuadratik. Tapi dia kena buat apa? Yang vertex ni. Persamaan jadi tukar dalam vertex tu tak? Masa tu panjang cerita dia. Tapi kita dah belajar perbezaan. Kita boleh guna perbezaan. Sebab apa? Soalan tu tak tulis pun kaedah apa. Mesti pakai kaedah tak. Soalan dia kata apa? Dia nak apa? Tinggi maksimum. Kau buatlah macam mana pun. Okey? Dia sebab tu bila dah belajar perbezaan dia senang. Masa perempuan tu kan merangkak cerita ni. Soalan ni. Okey. Nombor 8. Nombor 8 kat sini. Kuadratik. Fungsi kuadratik. Nombor 8. Fungsi kuadratik fx sama dengan x kuasa 2 tolak kx campur k tolak 3/4. Okey, dia kata apa? Sentiasa positif. Sentiasa positif bagi k berada di antara m dan juga n. Okey, kat sini kita kena faham ayat dia. Apa maksud sentiasa positif? Yang ni. Okey. Sentiasa positif maksudnya graf dia macam ni. Ini ada graf. Dia tak sentuh paksi. Jangan silap Apa maksud tak sentuh paksi? Maksudnya tiada punca. Tiada punca nyata. Yang ni yang selalu silap. Dia silap juga. Jadi apa kesimpulan kalau tak ada punca? B kuasa 2 tolak 4 AC lebih kecil pada kosong. Jangan sentiasa positif lebih besar pula. Kan? Okey. Jadi A kita kat sini adalah 1, B adalah negatif, K dan C kita adalah K tolak 3/4. Kita masukkan Jadi B kuasa 2 tolak 4 AC lebih kecil pada kosong. B kuasa 2 congak terus dapat K kuasa 2, negatif saya letak. Silap pergi tekan kalkulator, keluar pula negatif tu. Tolak 4. A1 pun tak payah buat. Terus pergi kat C je. K tolak 3/4 lebih kecil pada kosong. Sini dah jadi kuadratik. Cuma kuadratik ni, kalau kamu tengok bila kita expand, dia akan jadi K kuasa 2 tolak dengan 4. K tambah dengan 3. Yeah. Jadi nak faktor pun senang. Terus buat garis nombor ke graf? Graf Okey. Kalau graf, maksudnya graf kita senyum. Senyum maksudnya nombor kita 1 dan 3. 1 dan 3. Lorek kita dia kecil maksudnya lorek di bawah. Dapatlah jawapan kita K berada di antara 1 dan 3. Samakan dengan maklumat yang diberi. Oleh sebab itu, M sama dengan 1 dan N sama dengan 3. Itu cerita cara dia. Nampak? Sebab tu soalan tu saya cari nilai M dan nilai N. Boleh? Ada. Ada kan? Nombor 9.
Nombor 9, soalan dia ada graf dia bagi kat situ. Graf dia macam tu. Simple je. Tolong. Okey. Negatif 4 dengan 2. Sini GX. Sini X. Kosong. Pasti tak sini ni. Berapa pasti simetri dia? Negatif 4. Negatif 2. Bagi 2. Negatif 1. Sebab dia campur kiri kanan. Bahagi 2. Betul? Okey. Lepas tu kita buat apa? Dia bagi persamaan pula. Dia kata persamaan dia adalah GX sama dengan negatif X campur 1 kuasa 2 campur 9. Jadi kat sini kita tahulah. Kan? Negatif ni apa? Bentuk graf masam. Yang ini pasti simetri dia. Betul. X sama dengan negatif 1. 9 ni dia punya nilai maksimum. GX sama dengan 9. Jadi kat titik ni adalah negatif 1, 9. Nanti. Soalan tanya apa? Koordinat titik maksimum. Okey, dah dapat. Kan? Koordinat kita adalah negatif 1, 9. B. Persamaan pasti simetri pun dah dapat. X sama dengan negatif 1. C. Julat nilai X dengan keadaan GX lebih besar daripada 0, lorek atas. Ni. Ni lorek atas ni. Ini maksudnya GX lebih besar daripada 0. Ni jawapan kita apa macam ni? Jadi X berada di antara negatif 4 dengan 2. Macam tu je sebenarnya. Nampak? Yang ini yang sakut kan. Tapi markah dia, cuba tengok markah dia. 1, 1, 1. 1, 1. Maksudnya dia tak susah pun. Kalau kita tahu pun, memang tak susah pun. Dia masalahnya MX ni dia tak tahu. Tak tahu. Careless, normal. Tak tahu masalah. Okay. Pergi nombor 10. Paper 1, yang ni paper 1 ni. Nampak? Kalau paper 1 betul semua, lega. Betul semua. Bukan betul semua lah. Tak pelik pula betul semua. Bila kamu exam nanti, kamu akan exam paper 1 dulu biasanya. Nampak? Bila paper 1 kamu confident lah. Orang kata tak adalah betul semua. Jadi jawab puas hati. Boleh jawab semua. Betul salah kita tak tahu. Tu kita boleh jawab semua tau. Jadi masa nak pergi paper 2 tu, kita punya confident kuat tau. Confident kuat tu akan bantu pun banyak dalam paper 2. Nampak? Dia benda ni kalau kita rasa macam kita rasa benda tu senang, dia jadi senang. Kita rasa benda tu susah, memang out sebab rejection. Dia kita panggil. Nombor 10. Diberi bahawa salah satu punca persamaan kuadratik 2x kuasa 2 tolak k campur 1x campur 2 sama dengan kosong adalah 1/4 daripada punca yang lain. Okey, jadi maksudnya kalau seorang tu alfa, seorang lagi 1/4 alfa. Jangan beta, kau kacau macam tu jadi dah habis cerita dia. Sebab dia kata kalau seorang tu, nampak dia kata apa? Salah satu punca adalah 1/4 yang satu lagi. Jadi kalau yang seorang lagi alfa, seorang lagi 1/4 alfa. Kalau kamu tak erti buat alfa, pakai huruf yang kau suka. Asalkan huruf kat atas tak boleh pakai. Okay, tapi biasanya cikgu boleh pakai Y tak? Janganlah. Biasanya Y kawan dia X kan. Jadi bila kalau tak Y, biasanya cuma 4 Y. Nanti Y jumpa dengan X dia. Nanti dia rindu. Lama tak jumpa. Nanti tak habis cerita dia. Kan? Kat sini sebab apa? Sorba porca. Okay. Sor. Ba. Por. Ca. Sor. Alfa campur 1/4 alfa sama dengan B kita ni kan. K campur 1. Sebab negatif jumpa negatif jadi positif. Per dengan 2. 1 campur dengan 1/4 jadi 5/4 alfa sama dengan K campur 1/2. Biarkan dulu, jangan usik bawah dia. Maksudnya ada something lagi kita boleh buat. Sebab kita belum ready lagi buat. Sebab kita nak tengok apa kaitan dia dengan por. Okay? Por darab. Bila kita darab, dia akan jadi 1/4 alfa kuasa 2. C kita pula adalah 2/4
2. Senang. Jadi kat sini kamu akan nampak. Kita akan dapat alfa dulu. Alfa kita sama dengan punca kuasa 21. Sepatutnya jawapan kita plus minus 1. Ada tak syarat dia bagi apa-apa? Positif. Kan? Positif value of K. Tak apa, biar dulu. Dia nak positive value of K. Mana? Satu per 4 mana? Oh, yang ni. Oh, saya salah. Baik, nampak. Yang ni, patutnya jadi 4, betul? 4 ni atas kan? Dia 4. Tukar. 2. Tak apa. Hilang. Aku mau nak cakap. Pergi toilet je. Toilet. Okay. Sekarang dia nak apa? Cari nilai positif bagi K. Jadi kita dah dapat alfa. Kita tak dapat lagi K, betul tak? Jadi kita akan dapatkan K. Macam mana dapatkan K ni? Kita jadikan persamaan dulu. Saya akan dapatkan kat sini. 2 naik atas jadi apa? 10 per 4. Jadi 5 per 2. Kat sini. 5 per 2 alfa sama dengan K tambah 1. Oleh sebab itu, K akan dapat 5 per 2 alfa tolak 1. Kita akan dapat kat situ 3 per 2 alfa. Nampak? Betul? Jadi kalau benda ni nak jadi positif, kita ambil yang positif lah. Jadi oleh sebab itu, kan, K mesti lebih besar pada kosong sebab syarat dia kata K yang positif. Jadi kita akan dapat K sama dengan 3 per 2 kali 2. Dapatlah K sama dengan 3. Oh, ini pun syok juga. Kenapa syok? Dia syok kat markah dia. Markah dia 4. Nampak? Benda yang kita boleh buat dengan formula yang kita dah hafal, memang boleh buat lah. Mungkin sangkut kadang-kadang ke algebra, tak apa. Tapi idea tu dah ada. Oh, iyalah Sekati aku je Silap. Alfa tolak 1 betul. Jadi kat sini betulkan. Oh, 5 per 2. Sini kan salah? Belum. Jadi kat sini masuk 2 dulu baru tolak 1. Baru betul. Jadi jawapan kita 4. Oh, baik siapa ada kan? Kalau siapa ada pakai tak ada. Semua orang reda je. Okey, nombor 14. 14. Oi, dia sebelah pelik. Tiba-tiba 14. Lepas 10, 14. Nombor sebelah hilang tak apa. Ni hilang banyak ni. Saya tak ambil lah semua soalan-soalan tu sebab apa? Saya tengok masa juga kan. Kat mana boleh kita pergi lah. Soalan form 4. Soalan form 4. Saya ambil mana yang okey kan. Kalau tengok macam kebat tu tak payah buat. Sakit hati je buat kan. Memang ajar pun tak buat kat nanti. Nombor 12. Selesaikan persamaan 3 yang biasa-biasa ni pun dah macam kebat cerita dia betul tak? Kadang-kadang ada set pula. 9 5 tolak X per dengan 81. Okey, ni senang. Ini soalan dia senang kenapa? Sebab semuanya asas dia sama. Ni asas 3, ini asas 3, ini asas 3. Nampak? Cuma asas ni saya bagi tahu, kalau kamu boleh guna asas yang lagi besar, lagi bagus sebenarnya. Kan? Tapi untuk memudahkan, biasanya kita back to basic. Back to basic maksudnya, kalau semua kamu nampak asas 3, kita elok pakai asas 3 ni. Cara dia, samakan asas. Macam mana nak samakan asas? Ramai-ramai ni kita letak seorang je. 3 belah kiri, 3 belah kanan. Jangan letak ramai-ramai. Tak seorang kiri kanan dah. Jadi yang belah sini dah ada dah. Tak ada masalah. 2X tolak 1 jangan usik. Yang belah sini, dia start dengan 9. Nampak? Bila dia start 9, 9 adalah 3 kuasa 2. Kemudian baru kamu salin balik 5 tolak X. Punca kuasa tu per 2. Gitu. Nampak? Kemudian yang bawah ni pula
Per maksudnya tolak. Per maksudnya tolak. 3 kuasa berapa? 4. Jadi kamu akan nampak. Sini dengan sini dah boleh selesai. Yang ini dengan yang ini pun dah boleh selesai. Jalan kerja dia potong dia banyak. Tung hilang. Yang tinggal apa? 2x tolak 1 sama dengan 5 tolak 4. 1 lah betul. 1 tolak x. Dah senang. 3x sama dengan 2. X sama dengan 2/3. Pendek je cerita dia. Okay? Tapi yang boleh buat kiri kanan macam ni kalau dia hanya melibatkan darab bahagi. Kalau ada campur tolak lain. Campur tolak yang saya ajar kamu kena faktor dulu, pecah semua tu kan. Okay. Kita tengok nombor 13. Boleh? Ni kalau masuk exam ni soalan macam ni, sonok. Tiba-tiba ingat pula tau. Lepas tu kamu buat tu. Yang paling sonok dalam jawab exam. Soalan yang kita study banyak masuk tau. Kita buat pun macam tu. Tengok sebelah garu kepala. Tengok sebelah dah tutup kertas, dah termenung. Macam-macam jadi. Yang tu jangan lupa. Beritahu dia orang, datanglah sini. Okey. Nombor 13. Dia bagi apa tu? Log P16 sama dengan M. Dia nak A. Log P256. Ni senang. Sebab apa? Asas sama. Asas sama confirm senang. Itu dia. Kan? Cuma kita nak fikir apa kaitan 16 dengan 256. Asas apa kamu pakai? Betul tu saya beritahu kalau kamu sangkut kamu back to basic. Back to basic maksudnya kita terus pakai asas 2 je. Nampak? Itu back to basic asas 2. Kalau asas 2 maksud kita akan pakai sini log P sini 2 kuasa berapa? 256. 1 2 3 4 5 6 7 8. Kan? 2 kuasa 8. Jadi maksudnya kita potong sini adalah 8 pergi depan. Betul tak? Kat atas kena jadi 2 juga. Jadi kita akan jadi log P 2 kuasa 4 sama dengan M. Potong sini. Nampak? Dia pergi sini 4. Kan? 4 aku potong lagi. Dia pergi sebelah. Jadi kita boleh isi lah. Jawapan kita sama dengan 8 kali dengan apa? M/4 sama dengan 2M. Ini kaedah yang saya gunakan. Dia ada shortcut lagi tau. Tapi saya tak suka. Sebab apa? Nanti kita, ini senang. Apa-apa back to basic. Back to basic senang. Okay? B dia minta apa situ? B log 16. Log 16 4/P. Okay? Jadi kat sini kamu tengok apa masalah dia. Base tak sama. Kan? Bila base tak sama, kita kena samakan base dulu. Kita kena tukar dia jadi log P. Log P per log P. Yang atas 4/P. Yang bawah 16. Boleh? Okay, yang atas boleh pecah lagi 2. Sebab apa? Dia bahagi. Dia boleh pecah jadi log P4 tolak log P. Per dengan log P16. Sekarang saya nak tukar kepada asas 2. Kita boleh tukar dekat pakai jari je. Kalau saya lah. Kamu susah sikit lah. Saya boleh tukar jari sini. 2 kuasa 2. Sini 2 kuasa 4. Padam. Pergi. Depan. Padam. Pergi depan. 4. Tiba-tiba padam lupa apa yang padam. Okey. Lepas tu gantikan. Saya akan dapat kat sini 2M/4 tolak dengan 1 per dengan 4M/4. Betul? Kan? Okey, tengok. Jangan potong 4 dengan 4 ni. Jangan potong. Sebab apa? Kita nak potong 4 semua. Bila kita nak potong 4 semua, maksudnya kita darab semua orang dengan 4. Bila kita darab semua orang dengan 4, yang 2 ni akan jadi 2M. Tak ada. Dia mati dengan 4 ni. Yang ini akan jadi 4. Yang bawah akan jadi 4M.
Sebab kita nak potong 4. Sekarang ni baru simplify lagi. Ini jadi boleh bahagi 2 lagi. M tolak 2 per 2M. Macam tu. Fikir dah. Kalau kita potong dulu pun tak apa sebenarnya. Tapi kaedah dia lebih mudah macam ni. Aku lihat lagi sangkut pula. Nombor 14. Oh, dia soalan dia makin lama, makin dahsyat juga. Sekarang ada apa? Kita tengok. Dia ada base dia dah jadi punca kuasa 2. Base dia kan. Okey. Nombor 14. Log 2. 4 campur dengan X kuasa 2 sama dengan log punca kuasa 2 1 tolak X. Yang ni sebenarnya nampak macam susah. Tapi tengok betul-betul. Okay. Macam mana nak hilangkan punca kuasa? Kita kuasa 2 betul tak? Okey. Kuasa 2. Kuasa 2. Itu cerita ni. Yang ni tak ya. Sebab apa? Dah sama. Bila kamu kuasa 2 kan ni, dia akan jadi log 2 4 tambah X kuasa 2 sama dengan log 2 1 tolak X kuasa 2. Nampak? Jadi kat sini, ni dengan ini dah boleh potong. Yang tinggal apa? 4 tambah X kuasa 2 sama dengan 1 tolak 2X campur X kuasa 2. Nampak? Jadi X kuasa 2 ni dengan X kuasa ni pula yang mati. Yang tinggal apa? 2X sama dengan negatif 3. X dapat negatif 3 per 2. Cuba fahamkan kejap tengok. Kalau mula-mula tengok soalan ni macam alamak, punca pula. Dia tak susah sebenarnya. Sebab markah dia 3. Boleh, Puan? Kalau nak hilangkan set, kita puncakan, kuasakan. Kalau punca kuasa 2, nak hilangkan punca kuasa 2, kita kuasa 2. Kalau punca kuasa 3, nak hilangkan punca kuasa 3, kita kuasakan 3. Tapi kalau yang ini jadi sebab apa? Sebab tujuan dia bukan nak hilangkan set. Tujuan dia nak samakan ni dengan ni. Sebab yang kita nampak, kalau ni 2, yang ini boleh tak jadi 2? Boleh. Hilangkan set jadilah 2. Kalau dia letak 4 kat sini, cerita lain pula. Kan? Kita lepas kita kuasa 2, kita kuasa 2 lagi. Nampak? Okey. Nombor 15. Oh, 15 indeks. Saya sebenarnya log boleh lagi tau. Indeks kadang-kadang mencabar sikit lah soalan dia kan. Okey. Nombor 15, kita tengok. Dia bagi apa itu? 5 2x sama dengan A, 5 y sama dengan B, 5 2x tolak y sama dengan 25 negatif x tambah 10. Okey, kat mana kita nak start? Kita kena start dengan yang ramai lah. Yang ramai tu. Sebab soalan ni ungkap gambar kan. Kita ambil yang ramai tu. Yang ramai tu kita start tulis dulu. 5 2x tolak y sama dengan 25 tolak x tambah 10. Sebab kemudian kita buat apa? Pecahkan. Kita boleh pecahkan. Sebab kita tengok kat sini, yang ini 2x tak payah pecah sebab kita nampak ada 2x kat atas. Jadi saya akan jadikan 5 2x dengan 5 negatif y. Biar je macam ni. Kita pecah main kiri kanan je. Okey? Dalam bentuk indeks. Yang ini pula 5 kuasa 2 negatif x.
campur dengan usik dia. Sebab yang ini akan jadi apa? A. Betul? Yang ini apa jadi dia? Dia ada negatif ni kat sini. Negatif. Okey, cara dia kalau kamu nak bagi nampak, saya akan padam ni dulu Saya bagi jadi nampak tu. 5 2x, yang ini 5y negatif 1. Baru nampak cerita dia. Yang ini pun sama. Nak bagi nampak, kita kena buat 5 2x baru negatif 1. Baru nampak macam mana nak ganti dia. Sini akan jadi A per dengan B sama dengan ni 1 per A campur 10. Soalan nak apa? Ungkapkan B. Aduh. Ada. Ungkapkan B. Ungkapkan B maksudnya B kat bawah, betul tak? Kita kena naikkan dia ke atas. Salah satu cara dia, saya samakan dulu pembawah kat bawah ni. Ini kita akan jadi 1 campur 10A per dengan A. Yang ini akan jadi A per B. Bila pecahan kiri kanan, kita boleh darab silang. Tapi saya tak nak darab silang, saya nak pusing je. Pusing, dia akan jadi B per A sama dengan A per 10A campur 1. Potong A ni pergi siap. Tak boleh potong lah. Boleh? Okey. Okey. Kita terus pergi nombor 16. Okey, 16. Okey, kamu lock ke? Nangis. Semua tu soalan-soalan ni yang saya ambil ni, yang sepatutnya memang boleh buat, senang. Tapi bila tengok je, nangis. Tengok nangis. Aduh, nombor 16. Locus. Okey, titik P. Titik P bergerak dengan keadaan jaraknya dari titik X ialah sentiasa 6 unit. Saya jadikan dia Px sama dengan 6. Itu cara dapat locus. Dia dapatkan persamaan dulu. Lepas tu koordinat dia kena letak atas kepala dia. Kepala dia ni X titik T ke titik P? Mana ada T? Tukar hati aku, tiba-tiba ada T. Kan pening tak jumpa nanti. Titik P. Koordinat locus adalah X dan Y. Koordinat X pula adalah 3 negatif 4. Sebab jadi kita dah boleh guna persamaan apa? Jarak. Punca kuasa 2 sama dengan 6. Kurungan kuasa 2 tambah X tolak Y tolak. Ini standard formula jarak. Sebab isi saja koordinat dia siapa? 3. Negatif 4 turun akan jadi macam tu. Square root pergi sebelah. Expand terus Boleh expand terus kan? X kuasa 2 tolak 6X campur 9 campur, saya buat bentuk lazim. Y kuasa 2 campur 8Y campur 16 sama dengan 36. Ni kita nampak tu. Bila kita susun X kuasa 2 dulu campur dengan Y kuasa 2 tolak 6X campur 8Y. Okey, 25 tolak 36. 11 ke? Negatif 11. Negatif 11. Siap. Dia tak susah pun locus sebenarnya. Ni je. Kan? Cuma kalau tak tahu nak start memang jam. Tak tahu memang jam. MX senang, tak tahu base. Tahu dia akan datang tau.
Kau dapat satu benda, kau buka dia. Dia ada step dia, nampak? Okey? Nombor 17 kamu try kejap Okey. Okay, jadi bila soalan nombor 17 tu, dia bagi satu koordinat kat sini. Ada semut A, 2, 9 koordinat dia. Semut B, negatif 10, negatif 3. Dia bagi tahu apa? Kedua-dua semut itu bergerak menuju ke arah satu sama lain. Jadi kita sambunglah. Ni. A pergi ke sini, B pergi ke sini. Kemudian dia kata hak laju B adalah separuh pada hak laju A. Kan? Jadi kita anggap dia sebagai kalau A dengan B di sebelah dia, hak laju B adalah separuh pada A. Maksudnya kalau A 2, B 1. Itu kita buat nisbah tu. A akan jadi sini 2, sini 1. A 2, B 1. Kan? Jadi saya akan gunakan, dia tanya berapa jarak. Nak dapat jarak, kena dapatlah koordinat dulu. Nampak? Apa koordinat macam mana? Kita dapat koordinat. Nak dapat koordinat tengah-tengah tu, kita gunakan apa? Nisbah. Betul? Nisbah kita yang ni saya letak X dan Y. Jadi saya akan ambil X dulu. X sama dengan apa? Kita mulakan dengan X juga. Negatif 10. Darab dengan dia cross. 2. Campur dengan 2. Cross. 1. Kemudian per dengan hasil tambah dia 3. Ini dapat koordinat X. Berapa koordinat X dapat? Negatif 20. Negatif 6. Betul? Kan? Okay. Y pun sama juga. Y. Kita ambil Y. Negatif 3. Cross. Campur dengan 9. Cross. 1. Per dengan 3. Kita akan dapat 9 tolak 6. 1 lah. Betul? Jadi kita dapat koordinat kita yang ini apa? Negatif 6. 1. Dapatkan jarak antara A dengan ni. Ini jarak sama dengan punca kuasa 2 yang tadi tu. Macam locus tu. Cuma dua-dua ada nombor lah. 9 dengan 1. Kita pakai X dulu kan. 2 dengan negatif 6. 2 tolak negatif 6. Kemudian 9 tolak dengan 1. Okey, jadi kita akan dapat jawapan kita punca kuasa 2. 8 kuasa 2 campur 8 kuasa 2. Punca kuasa 2, 64 campur dengan 64, dia akan jadi 2 kat dalam ni. Kat luar 8. Boleh ya? Tapi kalau kamu tak dapat macam ni, dapat point pun tak apalah kan. Tak ada masalah pun. Okey. Nombor 18. Okey. Try tu 18. Okey. Nombor 18 Dia bagi 2Y sama dengan negatif 5X tambah 8 adalah berserenjang dengan Y sama dengan H tolak 2X campur 7. Okay, yang ni kamu congak je M dia. M dia sama dengan negatif 5/2. Nampak? M ni pula adalah sama dengan H tolak 2. Okay. Lepas tu kita pakai formula berserenjang. Apa formula berserenjang? Negatif 5/2 H tolak 2 sama dengan negatif 1. Jadi kita akan dapat jawapan kita H tolak 2 sama dengan 2/5. Jadi H sama dengan 2/5 campur 2. 10, 12/5.
Lepas tu 2 markah dia bagi. Kan? Pada kod kan. Dia suatu ABAC ni, I yang susah. F dah senang. A dah senang. Idea starting. Orang panggil apa? Kunci tu. IFA tu kunci dia I dekat I tu. Okey? Ada I semua lancar. Okey, kita sambung Kita tengok nombor 19, terus nombor 19 kat sini. Kalau kamu tengok, cerita dia pasal apa? Dia kata, diberi persamaan 2 segitiga kaki sama. Oh, ini. Yang ni, kebat dia ni. Segitiga kaki sama. Yang pertama dia bagi adalah X tambah Y sama dengan 5. Okey, seorang lagi adalah 7X tolak 3Y. Okey, sama dengan 3. Okey, kemudian dia minta apa? Dia kata cari titik persilangan kan. Koordinat titik persilangan. Ada kena ingat pertama, titik persilangan adalah sama juga, kita kena buat apa? Persamaan serentak. Titik persilangan. Jangan silap Dia titik persilangan, titik pusingan, titik pegun, titik bagi minimum maksimum. Kan? Tu lain tu cerita dia. Jangan samakan Okey, persamaan serentak senang je. Kalau macam ni serentak, kamu hanya pakai kalkulator je. Susun X campur Y sama dengan 5, 7X tolak 3Y sama dengan 3. Pakai je yang pakai EQN tu. Satu yang apa? Unknown betul tak? Unknown 2. Terus pakai je. Berapa dapat terus X dia? Dapat XY. Terus dapat X 9/5. 9/5 Y 16/5. Dapat. Ini koordinat. Jadi soalan nak apa? Koordinat. Jangan biar macam ni tak betul nanti koordinat kita kena buat 9/5, 16/5. Itu koordinat kita. Okey, sekarang kita tengok. Dia kata tinggi segitiga kaki sama. Tu pula. Yang ini pun tak tahu yang mana satu. Betul tak? Kita tak tahu mana satu. Jadi senang je cerita dia. Kita tengok. Yang ini kita jadikan kejap. Y sama dengan negatif X sama campur 5. Betul? Yang ini akan jadi apa? Negatif 3Y sama dengan negatif 7X campur 3. Jadi Y sama dengan 7/3 X tolak 1. Betul? Cuba tengok kecurunan dia. Yang ini kecurunan dia negatif. Betul? Yang ini kecurunan dia positif. Maksudnya yang ini duduk sini lah. Yang kecurunan positif. Yang ini dia duduk ni. Y sama dengan 7/3 X tolak 1. Yang ini Y sama dengan negatif X campur 5. Nampak? Koordinat titik persilangan kita yang ni tadi ni. Yang ni kita dapat tadi yang 9/5 dengan 16/5. Okey. Sekarang dia minta apa? Dia minta tinggi. Okey, tinggi macam mana? Yang ni tinggi kita. Dia minta tinggi. Okey, dia minta apa? Tinggi segitiga kaki sama itu. Kita kena pergi carilah tinggi segitiga kaki sama itu. Kan? Jadi macam mana kita nak cari tinggi? Cuma kamu kena ingat, bila ni, dia sebenarnya dia ni. Apa? Apa kita panggil? Sama apa? Memang sama kaki. Sama kaki maksud sama panjang. Kan? Dan cara senang dia, kita anggap dia tempat kena ni adalah paksi X. Jadi kita akan dapat dua koordinat lagi. Nampak? Itu ini kebat dia. Kan? Okey, sekarang berapa koordinat sini? Pintasan X. Pintasan X maksudnya kita akan jadi Y 90. Ambil yang asal lah. Mana asal je ni kan?
Y kosong maksudnya 3/7. Betul? 3/7. Yang Muhammad ni pula? Ambil yang asal. 5. Betul? Sekarang macam mana nak cari koordinat tengah-tengah ni? Di tengah campur bahagi 2. Okey, cuba campur bahagi 2. Apa jadi? Berapa? 19/7. Boleh tak cari jarak dia? Kan? Jarak tinggi sebenarnya tak payah pun. Saya pergi buat jadi. Sebenarnya tak payahlah. Tinggi dia apa? Ni. Kenapa tinggi dia macam tu? Sebab ini paksi X. Cuma kalau dia duduk tempat lain kita kena dapatkan lah. Tak payah cari sebab apa? Sini kan kosong. Y dia kosong. Sini Y dia berapa? 16/5. Berapa tinggi dia? 16/5. Saya pun tak perasan dia sebenarnya. Benda tu sebab tu saya tengok markah dia kenapa lah 3. Rupanya senang je. Okey? Okey, Bat. Jom. Kita sempat satu lagi pergi soalan sebelah. Soalan kertas 2 Kertas 2 nombor 1. Okey. Tiga markah je kebat ni. Kadang-kadang kebat tu senang tak perasan. Saya pun tak perasan. Kebat dia senang. Kita tak perasan kadang-kadang jalan kerja dia. Okey, nombor 1 kertas 2. Dia bagi soalan ni ini ada Y, ada 2X dan Ali merancang menanam bunga di atas sebidang tanah yang terdiri daripada sebuah segi 4 tepat dan sebuah semi bulatan. Okey, semi bulatan penting center. Bila ada center ada jari X X X. Okey. Luas tanah itu ialah 210 meter square. Jadi 210 sama juga 2XY betul? Campur dengan separuh bulatan. Separuh bulatan maksudnya 1/2 pi X kuasa 2. Pi J kuasa 2. Okey. Dia memagari tanah itu dengan menggunakan dawai berduri. Sepanjang 55 meter. Itu adalah perimeter. Jadi 55 perimeter. Apa perimeter dia? Y, 2Y, 2X, 2X, separuh lilitan. Lilitan 2 pi J. Separuh pi J. Jadi akan jadi pi X. 2 pi J. Separuh pi J. Jadi kita akan dapat dua persamaan. Nampak? Persamaan serentak lagi. Tapi bukan ni. Ini sebenarnya topik ni adalah apa? Aku mau agak-agak topik apa ni? Sistem persamaan. Tapi dia dua je. Sistem kamu belajar sistem persamaan kan dia ada 3. 3 maksudnya linear. Yang ini satu linear, satu kuadratik. Jadi dia tak boleh bagi 3 lah, dia bagi 2 je. Kalau dia bagi satu linear, 2 kuadratik, jam. Okey, dia macam mana selesai dia? Soalan dia nak apa? Cari nilai X dan Y. Jadi kita kena ambil dengan teknik, satu je teknik kalau soalan serentak ni, kita pakai teknik penggantian. Okay. Jadi tengok, bila kita nak pakai teknik penggantian, kita nak gantikan huruf apa? Kalau kamu tengok dekat bawah ni, yang senang kita pakai huruf Y. Sebab Y sekali je. Ini saya akan pakai Y kat sini. Kita akan jadi apa kat sini? Sama dengan 2Y. Saya injak sini . Ini akan jadi 55 tolak 2X tolak pi X. Potong per 2. Okey. Tapi dia suruh pakai X adalah 22/7. Nantilah last dia pakai. Okey.
pi kita tu. Sekarang kita gantikan kat sini 2x, masukkan y kita. Yang ini yang sistem persamaan yang penatnya kat sini. Penat bila ganti nak kembang tu 55 tolak 2x tolak pi x per 2. Sambung terus, campur 1/2 pi x kuasa 2 sama dengan 210. Tapi kat sini dia mudah sikit sebab apa? Pecahan kita mati. Nampak? Kan? Jadi kita boleh kembangkan. Dia akan jadi apa? 55x tolak 2x kuasa 2 tolak pi x kuasa 2. Pi x kuasa 2 campur 1/2 pi x kuasa 2 sama dengan 210. Jadikan dia kuadratik. Kuadratik kuasa 2 betul tak? Kuasa 2 kita ada 3 orang. 3 orang. 3 orang kat sini. Kan? Yang mana yang sakit hati kita tengok? Ni per 2, tak mau per 2. Kita tak mau pecahan. Darab dulu siap-siap jadi semua dengan kan? Ataupun kamu boleh tukar terus pi tu jadi apa? 22/7. Boleh. Kita settlekan terus benda ni, pecah-pecahan ni, sakit hati tengok sebenarnya. Pecahan dia, kan? Tapi sebenarnya kita pakai kalkulator faktor tu lah. Kalau kita pakai kalkulator faktor, boleh je kita buat macam ni. Jadikan kosong. Kemudian kita akan dapatkan siapakah x kuasa 2 kita. X kuasa 2 kita apa? Negatif 2. Betul. Dan tolak dengan 1/2 pi. Betul. Kan? Ni 1 pi. Negatif 1 campur setengah. Negatif 1 campur setengah tinggal negatif setengah. Boleh je. B kita mana? Tambah dengan 55x. Ini B kita. Mana C kita? Negatif 210. Kau pakai kalkulator. Masa kau pakai kalkulator, kau masuk sekali dengan pi tu. Kalkulator kamu boleh kira pi. Jangan risau, dia boleh kira pi. Kamu akan dapat terus x. 2 jawapan. Nampak? Sebab faktor pakai kalkulator. Kalau dulu, masa zaman dulu tak boleh pakai kalkulator. Kena masuk 22/7 satu-satu. Panjang cerita dia, tak padan juga dengan markah 7. Banyak kan markah dia. 7. Okey. Cuba tekan. Berapa dapat? Dapat 8.4 dengan 6.99. 6.99 sakit hati pula 6.99 ni 7 lah Okay. 7 lah. Kan? Dapat 6.99 betul tak? 7 tepat. Kalkulator kau Kalkulator kau rosak ni apa Sapuan, kalkulator rosak. Okey. Jom kita cari ni yang mana satu. X dah dapat, Y pula, betul tak? Masukkan Y ke atas, tu. Jadi kita akan dapat Y sama dengan ini 8 Israk betul ke? Bagi siapa ni tak ada agak kadang. 55 tolak 2 X kita berapa? Saya ambil 7 dulu 7 tolak dengan pi X kita 7 kemudian per dengan 2. Berapa dapat Y? Masuk nilai ni 22/7 tinggal 22 je. Senang. $9.5. Okey, kita try satu lagi. Kalau 8.4 berapa? Y sama dengan 55 tolak 2 kali 8.4 tolak dengan pi 8.4 per 2. 5.9. 5.9. Okey.
Oh, tapi dia kata cari nilai X dan Y ya. X dan Y. Okey. Cuba kita dapat dua-dua jawapan ni. Saya rasa dua-dua jawapan ni boleh diterima sebab logik. Yang penting dua-dua sekali adalah positif. Betul lah? Dua-dua positif kan? Kalau dua-dua positif maksudnya okey lah. Sebab ukuran panjang yang tak boleh negatif. Yang tak boleh adalah negatif. Okey. Jadi kita jumpa lagi insya-Allah minggu depan. Minggu depan kita start awal tau. Sebab bulan puasa. Kan? Bulan puasa saya start. Saya rasa kita buat pukul 4 ke 4:30. Kalau 4 habis 6. Macam mana? 4:30 habis 6:30. 4 Jadi kita buat minggu depan kita buat pukul 4 petang habis pukul 6 petang. Kan untuk mat dia start lambat. Start 8:30. Cuma mat lepas ni saya akan kurangkan setengah jam. Maksudnya 8:30 habis 10 sebab saya tak nak drag lama sangat esok kamu sekolah kalau mat. Okey. Jadi terima kasih. Yang paper 2 yang tak sempat buat tu kamu cubalah insya-Allah. InsyaAllah kita boleh cover lah pelan-pelan. Kalau sangkut, WhatsApp. Okey. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita salam kat Nik. Nik, salam kat Nik. Nik. Kan? Nik, tahniah Nik. Tahniah. Kan?